Selamat sejahtera, nama saya Vintia. Nombor matrik saya CN210024. Saya akan membentangkan tentang abstrak dan bab 1 dalam kajian ini. Okey. Abstrak. Kami telah membincangkan kepentingan Perlembagaan Malaysia, hubungan antara Perlembagaan Malaysia dengan etika dan peradaban rakyat Malaysia, dan kami juga telah membincangkan keputusan yang kami mendapat tentang pengetahuan berkaitan topik kajian ini, dan seramai 21 pelajar yang mempunyai pengetahuan tentang berkaitan topik ini. Seterusnya ialah bab 1, iaitu pengenalan. Perlembagaan bermaksud undang-undang atau peraturan negeri atau dasar pemerintahan negeri, dan tujuan perlembagaan adalah untuk menjaga keamanan, perpaduan dan kestabilan politik dan sosial di negara, dan ia juga panduan bagi pemerintah untuk memerintah negara ini. Di sini kami telah menyertakan beberapa contoh kandungan perlembagaan persekutuan. Salah satunya ialah bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Seterusnya ialah bab 1 juga, iaitu latar belakang. Di sini kami telah menyusun proses pengubalan Perlembagaan Malaysia mengikut kronologi. Yang pertama, Perlembagaan Kesatuan Malaya pada 1946. Yang kedua, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada 1948. Yang ketiga, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada 1957. Akhirnya, Perlembagaan Malaysia 1963 telah digubal. Okey, permasalahan kajian ini adalah masalah rencam sosial antara masyarakat yang disebabkan oleh pandangan sesetengah NGO. Persoalan kajian ini adalah pengetahuan tentang pengetahuan pengajar dan pelajar universiti tentang Perlembagaan Malaysia. Yang kedua, apakah penyebab berlakunya budaya moden di kalangan masyarakat Malaysia. Yang ketiga, tanggungjawab Perlembagaan Persekutuan dalam penstabilan antara kaum. Yang keempat, halangan dilalui oleh Perlembagaan Persekutuan dalam menjadi tiang seri etika dan peradaban di Malaysia. Objektif kajian ini adalah untuk menjawab persoalan kajian, dan kumpulan kami telah berjaya menjawab objektif kajian kami. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Amir daripada grup Johor 1 akan membentangkan bab 2 daripada laporan kami, iaitu sorotan karya. Jadi yang pertama, 2.1 pengenalan. Bab ini membincangkan perlembagaan persekutuan dalam membentuk etika dan peradaban menurut pengkaji terdahulu seperti definisi, perandan dan cabaran. 2.2 definisi perlembagaan persekutuan berdasarkan pendapat pengkaji terdahulu. Yang pertama, Syam Rahayu Abdul Aziz 2019, perlembagaan bermaksud seluruh sistem pentadbiran negara yang merupakan peraturan yang dilaksanakan untuk mentadbir negara. Muhammad Saleh Abbas 2011, perlembagaan juga membawa erti satu suratan atau dokumen yang mengandungi semua undang-undang tertinggi yang mustahak bagi penubuhan dan kewujudan sesebuah negara dan sistem politiknya. Nazrin Musa 2020, Perlembagaan ialah sumber undang-undang tertinggi dan setiap rakyat perlu mematuhi keluhurannya seperti termaktub dalam prinsip rukun negara. 2.3 Peranan Perlembagaan Persekutuan bertindak sebagai tiang seri dalam membentuk etika dan peradaban dalam masyarakat di Malaysia. Yang pertama, perlembagaan berperanan besar dalam membentuk dan menstruktur hubungan etnik di antara kaum di Malaysia. Ia adalah satu batu asas dalam membina kerjasama sesama kaum. Yang kedua, perlembagaan juga berperanan untuk mewujudkan satu bentuk pemerintahan yang adil yang melibatkan semua lapisan masyarakat di Malaysia. Dan yang terakhir sekali, perlembagaan berperanan penting dalam menjaga kestabilan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Faiz bin Supianto. Saya daripada kumpulan Johor 1. Terdapat cabaran yang dihadapi oleh Perlembagaan Persekutuan sebagai asas dalam membentuk etika dan peradaban dalam masyarakat di Malaysia. Antara cabaran yang pertama ialah elemen-elemen tradisi dan elemen-elemen warisan. Jelas sekali elemen-elemen ini merangkumi institusi raja, agama Islam sebagai agama negara, keistimewaan Melayu, keistimewaan anak negeri seperti Sabah dan Sarawak, dan bahasa Melayu. Semua elemen ini dijadikan tema lantikan Suruhanjaya Red dalam menjalankan rangka kerja
menggubal perlembagaan mereka di tanah Melayu. Seterusnya, cabaran yang kedua ialah pendidikan. Kewujudan institusi sekolah pelbagai aliran di negara ini seperti sekolah vernakular, sekolah agama dan sekolah antarabangsa seringkali difahami sebagai kekangan dalam usaha untuk memupuk perpaduan antara rakyat kerana dilihat dalam konteks pemisahan berasaskan etnik. Seterusnya, cabaran yang ketiga ialah bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi yang telah termaktub sebagai bahasa kebangsaan dalam Perlembagaan Persekutuan dengan tujuan menjadi alat interaksi dan komunikasi kepada berbilang kaum dalam negara kita ini, Malaysia. Seterusnya, kajian lepas yang berkaitan dengan Perlembagaan Persekutuan dalam membentuk etika dan peradaban mempengaruhi masyarakat. Menurut kajian yang dibuat oleh Ros Fazila Abdul Rahman dan Ayu Nur Azila Muhammad pada 2007 menunjukkan bahawa tahap pengetahuan orang Melayu terhadap hak istimewa mereka dalam perlembagaan adalah baik, iaitu 97%, dan tahap pemahaman mereka terhadap hak istimewa masih rendah, iaitu 62.5%. Kesimpulan untuk bab 2 sorotan karya ini ialah kerjasama antara semua pihak, iaitu agensi kerajaan, swasta, masyarakat sivil dan rakyat Malaysia. Hal ini kerana Perlembagaan Persekutuan dapat dilaksanakan dengan jayanya untuk mencapai matlamat, iaitu mengukuh dan memelihara perpaduan negara. Sebagai sebuah negara yang memiliki keunikan perpaduan ialah agenda utama agar kelangsungan pembangunan negara terjamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lafara Nur Hazwani binti Haslin dan saya akan membentangkan bab 3 iaitu metodologi kajian. Metodologi kajian adalah merupakan cara, kaedah dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai objektif dan matlamat kajian. Metodologi ini juga diatur dengan lebih teratur dan lebih sistematik supaya lebih terarah pada objektif kajian. Metodologi ini juga dapat menerangkan sesuatu cara dan sesuatu masalah yang dikaji serta sebab sesuatu kaedah dan teknik tertentu yang digunakan. Terdapat dua kaedah yang kami gunakan iaitu kaedah kuantitatif dan kaedah kualitatif. Bagi kaedah kuantitatif ini kami menggunakan borang soal selidik yang disediakan dalam bentuk Google Form untuk mempercepatkan lagi proses pengumpulan data kami. Google Form ini diedarkan melalui media sosial seperti WhatsApp dan lain-lain. Soal selidik ini juga bertujuan untuk melihat sejauh mana rakyat Malaysia mengetahui kewujudan Perlembagaan Persekutuan di Malaysia. Manakala bagi kaedah kualitatif, kami menggunakan kaedah carian internet. Melalui kaedah ini kami dapat mengumpul, menganalisis dan meringkaskan maklumat dari sumber rujukan internet. Hal ini kami lebih cenderung untuk mencari maklumat secara atas talian kerana lebih mudah dan pantas kerana teknologi yang sangat canggih pada zaman sekarang. Hal ini juga kami dapat menambahkan serta mengukuhkan dapatan hasil kajian kami. Bagi borang soal sidik kami, terdapat 55 orang responden yang menjawab dan terdapat dua bahagian iaitu bahagian demografi responden dan bahagian soalan untuk pemahaman responden terhadap tajuk kajian kami. Borang ini dijalankan secara skala Likert. Berikut adalah skala Likert kajian yang kami gunakan pada bahagian skor ialah 1, 2, 3 dan 4 dan 5, manakala untuk tahap kami gunakan sangat tidak setuju, tidak pasti, setuju dan sangat setuju. Sekian. Okey, seterusnya saya Nadirah Nadia binti Mak Faisal. Saya akan menerangkan tentang bab 4 dapatan dan perbincangan kajian analisis data. Seperti yang dilihat, inilah demografi responden kami. Kami telah meletakkan jantina iaitu lelaki dan perempuan. Lelaki seramai 21 orang dan perempuan seramai 34 orang.
Yang seterusnya ialah umur. Kami telah menghadkan kepada 17 tahun ke atas dan paling ramai yang menjawab borang soal sidik ini ialah 19 tahun. Bangsa pula ialah Melayu seramai 45 orang, India seramai 5 orang, Cina seramai 2 orang dan Bajau, Iban dan Bumiputera masing-masing ialah seorang. Yang akhir sekali ialah agama, di mana agama Islam sebanyak 47 orang, Hindu 5 orang, Buddha 2 orang dan Kristian terdapat seorang yang menjawab borang selidik ini. Seterusnya ialah peratusan markah purata setiap soalan, di mana seperti yang dilihat, dia punya peratusan lebih kurang saja. Dan soalan 2 menyai 21%, soalan pertama 20%, soalan 3 dan 5 masing-masing juga menyai 20% dan akhir sekali soalan 4 ia sebanyak 19%. Berikut adalah contoh-contoh soalan yang kami letak dalam borang selidik kami. Saya rasa setakat ini saja. Sekian, terima kasih. Hello, Assalamualaikum. Saya Haris daripada Kumpulan Johor 1. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan adalah perlembagaan persekutuan merupakan watak utama dalam memainkan peranan menguruskan segala asas serta perundangan yang sudah sedia ada maupun yang bakal berubah pada masa akan datang. Kontrak sosial merupakan permuafakatan antara kaum yang dapat dicapai sebelum merdeka. Ini adalah untuk hidup dalam keadaan nyaman dengan memupuk semangat perpaduan antara kaum dalam diri. Perlembagaan Malaysia yang digubal akan menjadi garis panduan dalam sistem pemerintahan, politik dan pentadbiran negara sambil memberikan jaminan kepada rakyat. Permuafakatan sosial dan perpaduan kaum yang kuat akan membantu dalam menerapkan gaya hidup beretika dan peradaban dalam masyarakat. Untuk cadangan pula, keberkesanan perlembagaan persekutuan seharusnya ditambah baik dengan cara meningkatkan lagi elemen-elemen tradisi dalam perlembagaan negara. Hal ini kerana elemen tradisi dan warisan semakin sukar untuk dikekalkan. Kita perlu memperkuatkan lagi prinsip perlembagaan agar dapat bertindak sebagai sebuah tapak integrasi dalam mewujudkan kemasyarakatan yang mengikut etika dan peradaban di Malaysia. Seterusnya, kita seharusnya memaparkan akhlak yang mulia kepada orang luar. Dan akhir sekali, perlembagaan ini perlu kita hayati dan juga kita patuhi untuk kesejahteraan kita bersama. Sekian, terima kasih.